Servis teks ataupun cukai perkhidmatan naik daripada 6% ke 8%. Apa kesannya? Seperti yang kita tahu, servis teks naik pada 1 Mac 2024. Kenaikan servis teks kali ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama, kenaikan sebanyak 2% untuk sesetengah perkhidmatan yang tidak dikecualikan, dan kedua, kenaikan daripada 0% kepada peratusan yang baru untuk beberapa sektor baru. Maksudnya, sebelum ni tidak dikenakan servis teks, sekarang dikenakan servis teks. Untuk yang pertama, secara ringkasnya, semua perkhidmatan yang pernah kena servis teks 6% akan naik kepada 8%, kecuali makanan dan minuman, telekomunikasi dan parking. Jadi, apa yang bakal naik harga secara terus? Pertama, servis dan membaiki kenderaan bermotor. Kedua, professional service seperti khidmat accountant, kosek, khidmat perundangan, kejuruteraan dan seni bina. Perniagaan yang menggunakan khidmat accountant dan kosek perlu bersedia dengan kenaikan kos ini. Ketiga, penginapan di hotel. Keempat, tiket penerbangan. Kelima, rental service seperti sewa dewan atau fasiliti untuk event perkahwinan dan lain-lain. Keenam, perkhidmatan kereta sewa. Ketujuh, insurans, kecuali insurans perubatan. Jadi insurans lain seperti insurans rumah, insurans kereta, insurans travel dan lain-lain ada kenaikan teks sebanyak 2%. Ke-8, courier service seperti pos laju dan JNT. Ke-9, bil elektrik untuk domestic consumer yang melebihi 600 kWh. Untuk 600 kWh pertama tidak dikenakan servis teks, tapi unit ke 601 kWh akan dikenakan servis teks. Ini tidak termasuk bangunan yang didaftarkan sebagai commercial building ataupun bangunan kedai. Boleh komen kalau nak saya terangkan pengiraan servis teks untuk bil elektrik rumah anda. Ke-10, wellness center. Sebagai contoh, gym membership juga akan ada kenaikan servis teks 2%. Begitu juga dengan spa dan facial akan ada kenaikan servis teks sebanyak 2%. Ke-11, marketplace seperti Shopee, Lazada dan TikTok sudah mengumumkan commission fee structure yang baru kerana kenaikan servis teks sebanyak 2% ini. Ini semua adalah tambahan kos baru untuk seller di marketplace ini. Baik, tadi itu semua adalah senarai perkhidmatan yang bakal ada kenaikan servis teks sebanyak 2% bermula hari ini, iaitu 1 Mac. Apa pula senarai perkhidmatan yang baru ataupun perluasan skop untuk servis teks ni? Bermaksud sebelum ni dia tak ada servis teks, sekarang dia ada servis teks. Perluasan skop servis teks ni adalah untuk beberapa sektor seperti logistik, brokerage, karaoke, dan ada satu lagi yang diumumkan secara mengejut beberapa hari sebelum 1 Mac, iaitu corrective maintenance service. Saya jelaskan satu persatu. Untuk perkhidmatan logistik, ini termasuklah pengurusan gudang, penghantaran barang dan ejen custom. Untuk logistik ni, dulu 0% servis teks. Sekarang naik ke 6% bermula 1 Mac 2024. Semua barangan runcit yang kita guna setiap hari bergantung kepada logistik. Jadi pertambahan servis teks 6% ini sudah tentu akan memberi kesan kepada harga barang. Kemudian, kejutan yang dibuat pada 26 Februari apabila diumumkan servis teks akan diperluaskan untuk perkhidmatan maintenance and repair. Apa yang berbeza? Dulu, servis teks hanya dikenakan kepada preventive maintenance service. Contoh seperti penyelenggaraan bulanan kenderaan bermotor. Sekarang, dan baru diumumkan sebenarnya secara mengejut, ianya bakal diperluaskan ke corrective maintenance service. Corrective ni bermaksud apa-apa perkhidmatan membaiki barangan rosak. Dulu, 0% servis teks dikenakan dan sekarang bermula 1 Mac, servis teks untuk corrective maintenance naik terus ke 8%, iaitu kenaikan sebanyak 8%. Jadi, apa yang terkesan? Seperti yang disebut oleh tax advisory dalam news ni, bermula 1 Mac, kalau kita panggil orang untuk baiki aircon, dulu kita bayar RM100, sekarang kena bayar ekstra 8%, iaitu sebanyak RM108 untuk servis membaiki aircon. Untuk segala kenaikan ni, kalau anda sedar, beban akhir adalah kepada pengguna, iaitu kita lah. Semua yang disebut tadi itu adalah maklumat supaya anda pemilik perniagaan dapat mengira kos perniagaan anda dengan baik. Dan jika anda adalah pengguna, anda dapat bersedia dan menguruskan keuangan dengan baik. Kita diberitahu servis teks dinaikkan sebanyak 2% dan diperluaskan kepada beberapa sektor baru seperti yang dah diberitahu tadi, iaitu logistik dan corrective maintenance. Tujuannya adalah untuk menambah hasil kutipan negara. Kenapa? Kita sedia maklum, SST ni adalah pengganti kepada GST. Melalui SST,
kutipan cukai negara menjadi lebih rendah yang menyebabkan pertama, kadar servis teks terpaksa dinaikkan daripada 6 ke 8%. Kedua, servis teks diperkenalkan kepada beberapa sektor baru yang mana dulu tak ada servis teks, sekarang ada servis teks. Dan ketiga, beberapa jenis cukai lain seperti capital gain tax, low value goods tax dan high value goods tax diperkenalkan. Semuanya dilakukan untuk menampung kekurangan kutipan akibat menghentikan GST. GST dan SST ni adalah consumption tax. Jadi beban akhirnya adalah pengguna. Dalam dokumen hijau PAS, ada cadangan untuk memansuhkan consumption tax seperti GST dan SST ni dan diganti dengan cukai lain seperti cukai atas simpanan syarikat dan corporate iaitu taxation on deposits dan cukai perdagangan keuntungan saham ataupun tax on share trading gain. Atas sebab tidak adil kerajaan mengambil duit rakyat pada perbelanjaan rakyat. Sepatutnya kerajaan mengambil cukai atas pendapatan ataupun income lebihan. Cuma untuk ini, our tax practitioner iaitu professional PAS dalam bidang ni pun sebenarnya masih tidak nampak jalan untuk SST dan GST ni dimansuhkan serta-merta. Akhir kata, apapun cukai yang dikenakan, tak kiralah GST ataupun SST, harga barang tetap akan naik. Mengidamkan cukai yang rendah dan mengharapkan kemudahan awam yang lebih baik adalah impian yang tidak realistik. Bagaimana kita nak dapat servis kesihatan yang baik, pendidikan, pengangkutan awam yang lebih baik jika kerajaan tidak mempunyai bajet yang mencukupi? Kita sebagai rakyat sedar bahawa cukai perlu dikutip oleh kerajaan. Namun rakyat akan kecewa jika cukai yang mereka bayar ni bertambah tapi kesan kepada kehidupan tak dapat dirasai. Seperti perkhidmatan dan kemudahan awam masih berada di tahap yang sama. Maka, menjadi tugas pemimpin negara untuk buktikan kutipan cukai ni diagihkan dengan baik sehingga kesannya dirasai oleh rakyat. Jika gagal buktikan, jangan pelik jika melihat rakyat marah. Sebab bukan semua yang marah ni adalah walaun. Maklumat daripada video ini adalah daripada tax practitioner yang juga merupakan ahli kluster ekonomi JPRO iaitu Jabatan Profesional Muda di bawah Dewan Pemuda PAS. Saya harap ia membantu. Terus istiqomah.